Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita dalam tajuk reka bentuk sistem vertikasi. Standard pembelajaran kali ini adalah murid-murid akan mengenal pasti komponen utama vertikasi dalam penyediaan reka bentuk. Komponen utama sistem vertikasi terdiri daripada 3 komponen asas iaitu sumber, medium dan alur keluar. Sumber ialah tempat simpanan bekalan nutrien, medium ialah laluan penyampaian nutrien dan alur keluar ialah tempat keluaran nutrien ke tanaman. Komponen utama yang pertama ialah tangki nutrien. Ia berfungsi untuk menakung larutan baja. Pengaliran larutan baja ke sistem pengairan dilakukan dengan bantuan pam air atau secara tarikan graviti. Yang kedua ialah pam air. Ia berfungsi untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan. Komponen yang ketiga ialah set penitis, nipel dan tiub mikro. Okey, set penitis ini akan diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Okey, nipel dimasukkan ke dalam lubang paip yang ditebuk. Dan tiub mikro ialah bahagian yang disambungkan pada penitis. Seterusnya, komponen yang keempat ialah penapis air. Ia berfungsi untuk menapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan iaitu dipasang selepas pam air. Komponen yang kelima ialah alat pengatur masa. Berfungsi untuk memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan kuantiti yang telah ditetapkan. Komponen yang keenam ialah paip ladang. Ia terdiri daripada paip utama, paip sekunder dan paip tertier. Ketika membuat pemasangan, bahan-bahan penyambungan perlu untuk melengkapkan sistem pengairan vertikasi tersebut. Antara contoh bahan penyambungan yang digunakan adalah seperti berikut. Seterusnya ialah bekalan elektrik. Bekalan elektrik sangat penting untuk sistem vertikasi. Ia berfungsi untuk membekalkan kuasa elektrik ke pam air. Sumber air yang bersih diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Nilai pH yang sesuai adalah antara 5.5 hingga 6.5. Kualiti air boleh ditentukan dengan menggunakan pH meter dan isi meter. Sumber air boleh digunakan dari sungai, kolam, tasik atau telaga. Keperluan asas dalam sistem vertikasi adalah yang pertama tangki larutan baja. 2 tangki larutan baja diperlukan iaitu baja stok A dan baja stok B untuk penyediaan parti baja vertikasi. Yang kedua adalah larutan stok baja. Baja vertikasi adalah dalam bentuk serbuk dan terdiri daripada set A dan set B. Kedua-dua set ini perlu dilarutkan terlebih dahulu mengikut sukatan yang betul sebelum digunakan. Mari kita lihat cara penyediaan larutan stok baja. 1 liter stok baja A dilarutkan dengan 100 liter air dalam tangki A. Kemudian 1 liter stok baja B dilarutkan dengan 100 liter air dalam tangki B. Penyediaan larutan baja vertikasi, kita campurkan parti baja A dan parti baja B ke dalam tangki C yang berisi air mengikut sukatan yang betul. Kemudian kacau menggunakan sebatang kayu.
asas yang ketiga adalah media tanaman. Media tanaman yang biasa digunakan dalam sistem fertigasi terdiri daripada kokopit, sekam padi dan pit moss. Sekam padi dihasilkan daripada biji padi yang sudah dikisar. Terdapat dua jenis sekam padi, iaitu sekam padi bakar dan sekam padi mentah. Kokopit ialah bahan semula jadi daripada sabut kelapa. Bahan ini mudah reput dan boleh mengekalkan kelembapan serta baik untuk pengudaraan. Keperluan asas yang keempat adalah biji benih. Pilih biji benih yang baik dan berkualiti. Pastikan biji benih yang digunakan bebas daripada sebarang penyakit. Keperluan asas yang kelima adalah alat pengukur. Ia digunakan untuk menguji kualiti air pengairan sistem fertigasi. Alat yang digunakan ialah pH meter dan EC meter. pH meter digunakan untuk mengukur keasidan atau kealkalian air. Nilai pH air yang normal ialah pH 7. EC meter berfungsi untuk mengukur kepekatan larutan baja. Seterusnya adalah pemilihan jenis dan variti tanaman. Jenis dan variti tanaman yang baik penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan berkualiti. Pastikan pemilihan jenis tanaman dan variti sesuai dengan persekitaran kawasan seperti suhu, kelembapan udara dan tahap pengurusan. Seterusnya ialah pengurusan tapak dan alatan. Tapak untuk penanaman hendaklah diratakan supaya aliran air baja ke tanaman adalah sama. Ia penting untuk mencapai pembesaran pokok yang seragam. Yang kedua, sumber air. Tapak untuk penanaman fertigasi memerlukan sumber air yang bersih seperti air kolam, tasik, sungai, mata air ataupun air paip. Yang ketiga, anggaran kos. Penting untuk kita mengenal pasti kos atau modal permulaan sebelum memulakan projek penanaman fertigasi. Kos ini termasuk sistem pengairan, polybag, media tanaman, racun serangga, racun kulat serta baja fertigasi. Seterusnya kita lihat pengurusan sistem pengairan. Yang pertama, sistem pengairan percikan. Yang kedua, sistem pengairan titis. Yang ketiga, sistem pengairan semburan kabus. Okey, kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih.